MCMC nafi NFCP projek mega. KDN adakan pertemuan dengan Dong Zong Johor esok. Hukuman lebih berat terhadap penyeludup hidupan liar. Salam hormat dan salam sejahtera. Baik saudara, selain tajuk utama tadi, Nasional 5 juga seperti biasa akan berlintas langsung ke 4 buah negeri. Kita akan mulakan dengan Kedah bersama Muhammad Rashid Jali. Kemudian kita akan ke Negeri Sembilan bersama Syafri Azrul Zafri. Seterusnya kita ke Sarawak bersama Muhammad Azizi Rahim. Dan kita akan akhiri bersama rakan setugas Enisia Dauslus langsung dari Kota Kinabalu. Teruskan kesetiaan anda bersama N5. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menyangkal dakwaan bahawa Pelan Gentian Optik dan Kesaling Hubungan Negara NFCP adalah satu projek mega. Sebaliknya, tidak ada satu syarikat khusus yang boleh dinamakan sebagai penerima manfaat terbesar dari NFCP. MCMC dalam satu kenyataan menjelaskan NFCP terdiri daripada pelbagai projek infrastruktur termasuk projek komersial yang dibiayai oleh pemegang lesen sendiri. Menurut MCMC, kerajaan akan melaksanakan NFCP dengan peruntukan awal sebanyak RM1 bilion, manakala kos RM21.6 bilion yang dinyatakan sebelum ini adalah anggaran meliputi penggunaan pelbagai teknologi merangkumi gentian optik, teknologi tanpa wayar dan satelit. Namun kos tersebut kemungkinan besar makin mengecil apabila NFCP ditambah baik dari masa ke semasa. NFCP menggariskan strategi, sasaran dan tindakan kesaling hubungan digital berkualiti tinggi dan mampu milih untuk rakyat Malaysia. Satu pertemuan akan diadakan dengan Persekutuan Persatuan Lembaga Pengurus Sekolah Cina Malaysia Dong Zong Johor esok. Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang memaklumkan ia berhubung pembatalan pendaftaran Dong Zong Johor oleh Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS negeri tersebut baru-baru ini. Menurut Tan Sri Muhyiddin, beliau dimaklumkan pembatalan tersebut berpunca dari pengurusan salah sebuah persatuan yang bergabung di bawah Dong Zong. Ini masalah apa? Masalah pengurusan salah sebuah ke beberapa persatuan yang ada bergabung di bawah Dong Zong kerana mereka tidak mematuhi peraturan-peraturan pendaftar pertubuhan. Jadi saya telah diberi satu laporan, tapi besok mereka akan hadir. Saya akan jemput pendaftar pertubuhan bersama-sama dan lihat apa yang boleh dilakukan supaya mana yang boleh diperbetulkan, kita perbetulkan. Tan Sri Muhyiddin menyatakannya selepas menghadiri Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian Dalam Negeri di Putrajaya. Sebelum ini, Dong Zong dilaporkan akan mengemukakan surat rayuan kepada Kementerian Dalam Negeri berhubung pembatalan pendaftaran Dong Zong Johor oleh ROS. Pada 20 Ogos lalu, Dong Zong menerima surat pembatalan bertarikh 8 Ogos daripada pengarah ROS Johor dengan alasan tidak menerima sebarang penjelasan mengenai pindaan perlembagaan persatuan berkaitan penglibatan guru. Dan dalam sidang media yang sama, Tan Sri Muhyiddin menjelaskan kehadiran penceramah bebas Dr. Zakir Naik ke Negeri Melaka pada Sabtu ini adalah bagi menunaikan solat dan tidak melibatkan sebarang sesi ceramah. So the Ketua Polis Melaka informed that on that basis he allows him to come in to participate in that program. But as usual, no speeches. So we're not going to control him 100% not do anything. Kalau nak semayang ikut majlis-majlis itu, saya kira siapa pun tak boleh nak sekat dan halang. Jadi itu maklumat yang saya dapat, sebab itu beliau dibenarkan untuk hadir di situ.
Tan Sri Muhyiddin diminta mengulas mengenai kenyataan Pengerusi Perindustrian, Perdagangan dan Pelaburan Negeri Melaka, Datuk Muhammad Rafiq, yang tetap dengan keputusan untuk meneruskan program bersama Dr. Zakir Naik di Masjid Cina Krubong pada Sabtu ini. Ketua Polis Negeri, Datuk Raja Sharom Raja Abdullah sebelum ini memaklumkan program tersebut hanya melibatkan solat berjemaah dan tidak melibatkan ceramah oleh pendakwa dari India tersebut. Pihaknya sentiasa patuh dengan arahan yang telah dikeluarkan Ketua Menteri Melaka sebelum ini. Polis Diraja Malaysia PDRM mencadangkan hukuman lebih berat seperti subatan mandatori dikenakan terhadap penjenayah yang terlibat dalam aktiviti penyeludupan hidupan liar di negara ini. Ketua Polis Negara Datuk Seri Abdul Hamid Bador berkata cadangan itu yang akan dibawa kepada bahagian hal ehwal undang-undang merupakan inisiatif PDRM dalam membentras isu pemburuan haram dan penyeludupan haiwan liar di negara ini. Pihak polis katanya turut menggerakkan elemen-elemen di bawah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA termasuk cawangan udara dan polis marin menerusi op bersepadu khazanah bagi membantu Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan membentras jenayah hidupan liar di hutan, udara dan laut. Operasi yang sebelum ini diselaraskan Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komunikasi Komuniti JPKKK turut dimantapkan dengan melibatkan kepakaran dari pasukan elit Senoi Prague dari Batalion 3 dan Batalion 18 pasukan gerakan ARM PGA dan KDNKA. Ia terdiri dari suku kaum asli yang amat mahir dan berkeupayaan menjejak musuh di dalam hutan. Di dalam Special Branch di bawah seliaan Datuk Seri Akril juga akan bertanggungjawab untuk mengumpulkan semua maklumat daripada kampung-kampung, mukim-mukim, daerah-daerah tentang kegiatan rompak-perompak ni tadi. Dan maklumat tersebut, intelijen tersebut akan disalurkan kepada sekretariat dan selepas itu satu operasi akan digerakkan, operasi bersama dengan pihak perlitan. Beliau berkata demikian pada sesi media Majlis Perasmian Op Bersepadu Khazanah di Batalion 3 Pasukan Gerakan ARM PGA Bidor. Operasi Bersepadu Khazanah fasa pertama akan dilaksanakan mulai 1 hingga 12 September. Kawasan operasi tertumpu di zon utara membabitkan 57 kekuatan melalui rondaan bersama, pemeriksaan, penggeledahan dan tangkapan terhadap pesalah dalam membentras aktiviti pencerobohan dan penyeludupan khazanah negara. Mengikut statistik KDNKA sepanjang 2017 hingga tahun ini sebanyak 201 kes diterima dan 154 tangkapan telah dibuat melibatkan pelbagai kesalahan berkaitan hewan eksotik dan alam flora. Keseluruhan nilai rampasan berjumlah 51.7 juta ringgit. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Hamid juga memaklumkan agar pemberian lesen senjata api dan permit pemburu diperketat. Ia bagi melindungi hidupan liar di negara ini yang semakin terancam. Setakat ini, jelas beliau, hampir 30,000 lesen senjata api telah dikeluarkan. Daripada jumlah tersebut, 7,400 adalah bagi tujuan memburu. Saya akan pastikan syarat-syarat ini diperketatkan dan di mana ada pemegang-pemegang lesen yang sudah tidak relevan lagi. Dulu dia mempunyai sebidang tanah untuk melindungi tanamannya daripada pemusnah-pemusnah ni tadi, tetapi tanahnya sudah tidak ada lagi. So senjata api ini lesennya akan dibatalkan dan senjata api itu akan ditarik balik. Selain itu, kerjasama dari orang ramai juga amat dialu-alukan dalam menyalurkan maklumat sekiranya terdapat kegiatan tidak bertanggungjawab tersebut di kawasan mereka. Mayat mendiang Chin Kuen Hua yang juga editor berita Mandarin RTM yang terkorban semasa kejadian pokok tumbang di Latahema Bentong disemadikan kira-kira pukul 10 pagi tadi. Upacara diadakan di Pusat Pengurusan Jenazah Kong Tong Cemetery di Ibu Negara. Turut memberi penghormatan terakhir Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh.
Selain balunya yang turut tercedera dalam kejadian itu dan baru selesai menjalani pembedahan kaki, 2 orang anak mendiang, ahli keluarga terdekat dan kenalan hadir pada upacara itu. Ucapan takziah daripada seluruh kementerian RTM pada mendiang. Kita dengar berita ini sangat mengejutkan. Saya tidak sangka akan berlaku sesuatu sebegini. Dan di dalam perkara ini kita lihat isteri beliau juga tercedera. Saya baru jumpa dengan beliau. Beliau telah pun melalui pembedahan dan sekarang dalam proses kesembuhan. Jadi saya harap beliau akan cepat sembuh dan kita boleh bincang bagaimana boleh bantu beliau dan seluruh keluarga beliau. Tetapi sekali lagi saya ingin merakamkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga beliau. Inilah satu perkara yang saya rasa mengejutkan kita semua. Kita semua di RTM memang sangat sedih mendengar berita ini. Dan saya harap bahawa keluarga akan tabah melalui saat-saat yang sedih ini, dan saya akan jumpa dengan keluarga dia selepas daripada pengumuman ini. Ya. Mendiang yang bertugas sebagai editor di meja Mandarin RTM sejak Ogos 1999, seorang yang komited, menggemari aktiviti mendaki bukit serta perkemahan dan menjadi pemandu pelancong secara sambilan. Ketika kejadian pada Sabtu malam, 5 keluarga yang terdiri daripada 25 orang termasuk 12 kanak-kanak berkemah di kawasan rekreasi air terjun Lata Hema. Sebatang pokok tumbang menghempap kemah mangsa, meragut 2 nyawa, 2 lagi cedera. Pertengahan bulan lalu, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad meluahkan rasa malu beliau terhadap golongan yang kurang mengambil berat tentang nilai sivik di negara ini. Ironinya, masyarakat sering memandang tinggi kebersihan di negara lain sedangkan sampah di depan mata tidak dipeduli. Adakah anda mengambil berat mengenai pengutipan sampah atau peranan dan beban ditanggung pengutip sampah demi memastikan kebersihan persekitaran tanah air tercinta? Seketika nanti kita akan bersama wartawan Grace dalam laporan yang disediakan oleh beliau. Semua kesatuan sekerja yang telah menunjukkan takbir urus terbaik dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan modal insan mereka di negara ini perlu diberi pengiktirafan bertaraf bintang. Menteri Sumber Manusia M. Kulasegaran berkata pengiktirafan itu bagi meningkatkan tahap profesionalisme tenaga kerja. Jelasnya, pengiktirafan itu diharap menjadi inspirasi dan contoh kepada kesatuan-kesatuan sekerja lain untuk menjadi yang terbaik selain persaingan yang sihat dalam amalan pengurusan organisasi dan penyampaian perkhidmatan. Kulasegaran berkata demikian dalam teks ucapan yang dibacakan Ketua Setiausaha Kementeriannya, Datuk Amir Omar. Beliau menyempurnakan perasmian Seminar Labour Enrichment and Professionalism LEAP di Putrajaya. Tambahnya, menerbitkan buku kod amalan kesatuan sekerja akan diterbitkan sebagai rujukan kepada kesatuan sekerja. Ia akan menjadi satu mekanisme bagi meningkatkan kefahaman dalam pengurusan dan pentadbiran kesatuan sekerja secara efektif. Bagi memastikan pengeluaran padi yang mencukupi dan berdaya saing untuk dieksport, pembangunan industri padi dan beras secara komersial perlu diberi perhatian. Menerusi Konvensyen Padi Antarabangsa 2019 yang dijadual diadakan pada 10 hingga 12 September di Alostar, Kedah, ia platform terbaik bagi memperkasa pembangunan industri padi negara ke arah hala tuju 2050. Terima kasih banyak atas Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukris Mahathir berkata inisiatif Konvensyen Padi Antarabangsa itu bertujuan membincangkan idea membabitkan pakar pertanian dalam usaha merangka pelan pembangunan sektor pertanian tersebut. Jelas beliau, program itu penting bagi memberi impak kepada petani meningkatkan pendapatan. Selain itu, beliau berharap konvensyen kali ini dapat menarik lebih ramai ekonomi orang muda menyertai sektor pertanian yang mampu menjadi sumber ekonomi. Kepada pendekatan dan teknologi baru. Yang keduanya, kita nak supaya mereka sentiasa memikirkan soal komersial.
Jadi apa pun kita nak buat mesti ada nilai komersialnya. Kalau tidak, ia tak menepati sasaran. Jadi ini yang kita nak tekankan. Jadi contohnya teknologi yang terbaru yang dipakai, kita nak supaya bendang ni diusahakan secara estate. Ya. Selepas ini mungkin ada perancangan yang lebih terperinci terutamanya khusus. Beliau memberitahu pemberita selepas menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia di Wisma Berita Angkasa Puri. Dengan tema pembangunan industri padi dan beras secara komersial, konvensyen padi kali ini meliputi 5 skop, antaranya seperti senario dan cabaran industri padi ke arah komersial, penanaman padi bernilai tinggi dan selamat, serta penanaman padi berskala besar. Lebih 400 peserta dijangka menyertai konvensyen tersebut, termasuk penglibatan peserta dari luar negara seperti Vietnam dan Indonesia. Lebih 6 juta ringgit diperuntukkan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang untuk membiayai projek penambahbaikan sistem kawalan banjir dan sistem pengumpulan sampah terapung di Rumah Pam Perai A dan Rumah Pam Perai B. Exco Perumahan Kerajaan Tempatan dan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Jagdip Singh Deo berkata ia bagi mengatasi kejadian banjir di kawasan tersebut. Pelaksanaan projek menaik taraf mesin pengangkat sampah dan kapasiti PAM itu katanya sudah pasti dapat mempercepat kerja mengangkat sampah, seterusnya melancarkan pengaliran air di samping ia dapat mengatasi masalah kerugian akibat banjir. Kapasiti PAM juga telah ditambah akibat projek penambahbaikan sistem ini, iaitu saya difahamkan daripada 42,436 liter per second kepada 48,036 liter per second untuk meningkatkan kemampuan kawalan banjir di kawasan perindustrian Perai. Jagdip juga menyeru agar masyarakat lebih bertanggungjawab supaya tidak membuang sampah di merata tempat kerana ia boleh memburukkan keadaan terutama ketika banjir berlaku. Penulis novel Profesor Dr. Siti Zainun Ismail diumumkan sebagai penerima Anugerah Sastra Negara ke-14. Pengumuman dibuat Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik sekaligus membawa gelaran sebagai sastrawan negara. Beliau yang berusia 69 tahun dipilih berdasarkan sumbangan melalui karya dan pemikiran, pengembangan sastra serta sumbangan cemerlang secara berterusan. Buat pertama kalinya sastrawan negara akan diberikan allowance sara hidup sebanyak RM5,000 sebulan selain beberapa penghargaan lain seperti Warkah Penghormatan Negara, wang tunai RM60,000 dan kemudahan perubatan percuma dalam wad kelas 1. Memberikan penghargaan yang banyak terhadap mereka yang bergelar sastrawan negara. Di universiti-universiti kita telah membawa para sastrawan melalui program sastrawan di fakulti. Begitu juga kita tahu bahawa kerajaan telah memberikan allowance sara hidup sebanyak RM5,000 sebulan yang sebelum ini tidak pernah diberikan kepada mereka. Majlis Pengurniaan Anugerah Sastra Negara ke-14 akan disempurnakan oleh Yang di-Pertuan Agong pada 21 September ini. Profesor Dr. Siti Zainun yang berasal dari Gombak pernah menerbitkan 3 novel, 10 kumpulan cerpen, 25 kumpulan puisi, 7 antologi cerpen dan 5 antologi puisi. Beliau turut pernah memenangi hadiah sastra perdana Malaysia HSPM sebanyak 6 kali. Baik, saudara, lintas langsung dalam Berita Nasional 5 petang ini kita ke Sabah bersama rakan setugas Enisia Daulus. Silakan. Baik, terima kasih Fiona. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang lelaki dipercayai hilang semasa melakukan aktiviti menjala ikan di Kampung Batu Gadong, Tamau, Kota Belud pagi tadi. Sehingga kini operasi mencari dan menyelamat SAR mangsa yang dikenali sebagai Muhammad Syaril Basir, 28 tahun masih dilakukan. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah, maklumat awal daripada saksi yang juga bapa mangsa Basir Dato' Abjub, 52 tahun, mangsa hilang selepas bot yang mereka gunakan karam di muara sungai terbabit.
Susulan panggilan kecemasan pada 8.05 pagi itu, sepasukan 7 anggota diketuai penolong pegawai bomba Muhammad Syazwan Latun serta sebuah jentera FRT, EMRS, bot penyelamat dan kenderaan utiliti dari Balai Bomba dan Penyelamat Kota Belud digegaskan ke lokasi kejadian. Operasi SAR dilakukan di sekitar lokasi mangsa dilaporkan hilang menggunakan bot penyelamat. Turut digerakkan pasukan penyelamat di air yang diketuai penguasa bomba kanan 2, Idi Nirwan. Operasi turut melibatkan anggota dan aset pihak polis, kesihatan, Angkatan Pertahanan Awam dan Perikanan. Turut kelihatan meninjau lokasi operasi Adun Tembasuk, Datuk Haji Musbah Jamli. Seramai 4,362 pelajar ditawarkan untuk melanjutkan pengajian di Universiti Malaysia Sabah UMS bagi kemasukan pelajar baharu sesi 2019-2020. Daripada jumlah itu, 2,570 pelajar adalah dari Sabah, 1,690 dari Sarawak dan Semenanjung, manakala 102 pelajar antarabangsa termasuk dari China, Brunei dan Indonesia. Menurut Naib Chancellor UMS, Profesor Dr. Taufik Yap Yun Hin, pendaftaran pelajar baharu kali ini istimewa dengan penawaran pengajian bagi pelajar orang kurang upaya OKU dan golongan B40. Istimewanya tahun ini kita ada 8 pelajar OKU yang mendaftar sebab kita menyediakan tempat yang sesuai untuk OKU dan juga 178 pelajar yang istimewa bagi kita sebab mereka adalah golongan pelajar B40. Beliau ditemui pemberita dalam majlis pendaftaran pelajar baharu UMS di Kota Kinabalu. Tahun ini UMS turut menawarkan program pengajian baharu iaitu Sarjana Muda Sains Komputer, Sains Data di Fakulti Komputeran dan Informatik dengan 40 pelajar mengambil pengajian itu. Saya merasa amat gembira kerana telah mendapat tawaran di sini. Ini juga merupakan impian saya untuk belajar di sini dalam melanjutkan pelajaran saya. Saya mengambil kos perbankan di sini. Ambil kos aquaculture. Perasaan di sini senang sih, senang, terus asik. Awal sedih, cuman harus sih, soalnya untuk kedepannya kan. Kesemua pelajar akan tinggal di Kolej Kediaman dan mengikuti Minggu Suai Mesra sehingga Jumaat ini sebagai persiapan menyesuaikan diri dengan kehidupan kampus. Persatuan Memogun Rungus Sabah Samora menubuhkan Yayasan Game Puhut untuk menyelaras dan menjaga kebajikan peserta pertandingan Mitarab Game Puhut Memogun MGM Pesta Magahau di semua peringkat. Game Puhut ialah gelaran bagi Ratu Cantik khususnya daripada suku kaum Rungus. Menurut Presiden Samora Datuk Jelani Hamdan, Yayasan Game Puhut bukan sahaja menumpukan aspek kecantikan tetapi juga menawarkan kursus kemahiran dan aktiviti yang mampu menjana ekonomi ahli serta melatih pemenang MGM dan duta MGM yang dilantik untuk mempromosi kebudayaan kaum Rungus menerusi festival kebudayaan di luar negara. Katanya keahlian yayasan tersebut juga akan dibuka kepada wanita kaum Rungus dan Memogun termasuk kaum dusun yang pernah menyertai pertandingan lain di negeri ini seperti untuk ngadau pada pesta keamatan. Sudah sampai masanya untuk kita tubuhkan Game Puhut Foundation yang menyelaras dan membantu adik-adik kita ataupun sama ada mantan ataupun yang akan bertanding ataupun yang sedang menyandang gelaran Game Puhut. Bukan saja di peringkat negeri tetapi di peringkat zon-zon dan kampung-kampung. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas pelancaran Yayasan Game Puhut di Kota Kinabalu. Pada peringkat awal, Datuk Jelani berkata Yayasan Game Puhut akan memberi tumpuan kepada peserta MGM yang akan menyertai festival kebudayaan di negara ini dan luar negara, antaranya International Tourismus Börse Berlin di Jerman nanti. Pesta Magahau yang dianjurkan setiap tahun sejak 2005 menjadi platform penting kepada Samora untuk mempromosi kebudayaan suku kaum Rungus di negeri ini. Amalan pemakanan sihat perlu dipupuk seawal usia muda untuk menghindarkan risiko penyakit kronik dan berbahaya seperti kanser dan kencing manis serta penyakit lain. Justru pemilihan makanan perlu mengambil kira faktor kebersihan, keselamatan dan nutrisinya.
Menurut penerima anugerah tokoh Sayyidatina Khadijah Sempena Al-Hijrah peringkat negeri Sabah 1441 Hijrah Datin Zaleha Abdullah, sikap tidak ambil peduli terhadap penggunaan pengawet dalam makanan dan penyelenggaraan makanan yang tidak bersih boleh menjadi punca pelbagai penyakit. Tokoh berusia 70 tahun yang merupakan bekas jururawat itu ditemui pemberita RTM selepas menjadi tetamu dalam rancangan Kami Bah ini di studio TV RTM Kota Kinabalu. Aktivis sosial yang berasal dari Papar itu turut menyarankan golongan wanita agar lebih inovatif dalam meningkatkan sumber pendapatan keluarga. Penglibatan aktif dalam pelbagai aktiviti kemasyarakatan serta membantu golongan memerlukan melainkan Datin Zaleha menerima anugerah tokoh Sayyidatina Khadijah Sempena Al-Hijrah peringkat negeri Sabah tahun ini. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Kembali kepada Fiona di Angkasa Puri. Silakan Fiona. Baik, Anisia, terima kasih untuk perkongsian langsung dari Kota Kinabalu. Dan saudara, kita akan beralih ke Sarawak bersama Muhammad Azizi Rahim. Silakan. Teruskan. Terima kasih Fiona di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pembangunan seimbang tanpa ada wilayah yang tertinggal akan ditangani dengan penuh komitmen dan ikhlas seiring dengan komitmen Kerajaan Pakatan Harapan PH itu sendiri. Ini dapat dilihat melalui beberapa projek di sekitar kawasan Sundar dan awat-awat lawas yang telah diluluskan oleh Menteri Kerja Raya Barubian. Barubian berkata banyak lagi isu yang perlu ditangani bagi memberi dan memenuhi keperluan masyarakat khususnya di daerah lawas. Itulah sebabnya saya datang ini hanya just a temporary measure untuk meringankan masalah penduduk di Kampung Bangsal ini dan juga mungkin di sekitar ini ya. Tambahnya, kerajaan akan terus mencari jalan penyelesaian bagi setiap permasalahan yang dihadapi oleh penduduk. Baru menyatakan demikian semasa menghadiri Majlis Libat Urus Kerja Raya di Lawas. Beliau turut menyerahkan tangki air sumbangan daripada syarikat swasta kepada penduduk di sekitar Kampung Bangsal awat-awat Lawas. Dan dengan adanya tangki tersebut dapatlah mengurangkan sedikit masalah air di kampung kami ini. Sebanyak 45 unit tangki air diserahkan kepada penduduk di Kampung Bangsal awat-awat Lawas dan 2 tangki lagi kepada Masjid Lama Kampung Awat-awat. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 5 Sarawak berjaya merampas rokok dan minuman keras pelbagai jenis bernilai 2.4 juta ringgit semalam. Komander PPM Wilayah 5 Sarawak ACP Syamsul Kasim berkata ia hasil intipan yang dibuat ke atas sebuah lori yang membawa muatan 21 tan di Padawan. Lebih kurang waktu jam 5 pagi di mana ada satu tangkapan yang telah kita buat iaitu berkaitan di bawah Akta Kastam 1967 mengenai rokok dan minuman keras lah yang membabitkan anggaran nilai rampasan sebanyak lebih kurang 2.4 juta ringgit Malaysia. Dedahnya hasil pemeriksaan yang dilakukan sebanyak 1,300 karton minuman keras dengan nilai anggaran RM187,000 dan 125,500 bungkus rokok pelbagai jenis bernilai 2.133 juta ringgit dirampas selain sebuah lori 21 tan bernilai RM150,000. Berkata pada sidang media di Kuching, SCP Samsul mendedahkan sepanjang tempoh Januari hingga September tahun ini, PPM Wilayah 5 telah melakukan 25 kes tangkapan dengan rampasan kali ini merupakan kejayaan terbesar tahun ini. Beliau turut mengalu-alukan orang awam untuk bekerjasama dengan pihaknya dalam menyalurkan maklumat berkaitan aktiviti menyalahi undang-undang, terutama melibatkan kes penyeludupan barang tanpa cukai dan lain-lain kesalahan. Kes kini disiasat di bawah Akta Kastam 1957. Masalah rumpai menjadi kebimbangan utama untuk memastikan pertanian dan perlindungan alam sekitar yang mampan. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata ke arah itu, terdapat keperluan kerjasama penyelidikan transdisiplin antara para pemegang taruh untuk meneroka inovasi alternatif dan murah bagi mengawal masalah rumpai yang boleh diadaptasi dengan mudah oleh komuniti pertanian.
Dato' Ahmad Douglas Ugah yang juga Menteri Pemaidanan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah berkata rumpai merupakan kekangan utama terhadap pengeluaran makanan kerana ia bersaing dengan tanaman untuk mendapatkan air, nutrien, cahaya dan karbon dioksida selain sesetengah spesies merupakan tempat pembiakan untuk haiwan perosak dan parasit. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan produktiviti pertanian berkurangan dari segi kualiti dan kuantiti serta peningkatan kos. Jelasnya di peringkat global, investasi rumpai terhadap kerugian pengeluaran tanaman dianggarkan sekitar 9% yang menyumbang kepada kerugian ekonomi tahunan berjumlah berbilion dolar Amerika. Di Malaysia, industri padi juga berdepan cabaran dengan pengurusan windy rice atau padi yang kurang bijirin dan dianggap sebagai perosak dengan hanya 5% investasi windy rice sahaja boleh menyebabkan kerugian melebihi 20 juta ringgit. Berucap merasmikan persidangan Asian Pacific Wheat Science Society APWSS kali ke-27 di Kuching, Dato' Ahmad Douglas menambah terdapat juga spesies rumpai yang berbahaya terhadap ternakan dan manusia seperti rumpai Meksiko yang boleh menyebabkan masalah alahan pernafasan, dermatitis dan mutagenicity. Katanya pengurusan rumpai merupakan aktiviti penting yang kritikal terhadap tanah pertanian dan bukan pertanian kerana perubahan iklim dunia serta trend terkini menjangkakan masalah rumpai akan menjadi lebih buruk dalam tempoh 10 hingga 20 tahun akan datang. Senario tersebut menuntut usaha pengurusan rumpai yang lebih inovatif dan holistik bagi pengeluaran tanaman dan pemeliharaan alam sekitar yang mampan. Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak sedang menjalankan siasatan punca utama Jambatan Gantung Satok di Kubah Ria Kuching yang dilaporkan sengit sebelah. Menurut kenyataan medianya, siasatan dibuat susulan aduan bergambar yang ditularkan dalam media sosial sejak semalam. Kenyataan itu turut menyebut JKR telah menjalankan ujian statik bebanan ke atas jambatan tersebut pada 29 Ogos lepas bertujuan mengenal pasti ketahanan jambatan dalam pelbagai jumlah dan bentuk bebanan. Ujian statik turut mensimulasikan bebanan 800 orang yang diletakkan di atas jambatan namun tidak mengesan sebarang pergerakan ke atas kedua-dua tiang tunjangnya. Setakat ini, Jambatan Gantung Satok telah mencapai 94% siap. Segelintir netizen turut percaya berikutan masalah struktur jambatan, tarikh pembukaan jambatan yang sepatutnya dijadualkan pada 16 September ini mungkin ditunda. Kumpulan pertama membabitkan seramai 148 jemaah haji Sarawak musim 1440 Hijrah selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching LTAK pukul 3.20 pagi tadi. Ketibaan kumpulan jemaah dari Kuching dan Miri itu disambut Pengarah Tabung Haji Sarawak merangkap Pengarah Operasi Haji Negeri Hajah Zaitun Muhammad Yusof. Hajah Zaitun berkata segala usaha perjalanan pergi dan balik para jemaah berjalan dengan lancar. Beliau turut memaklumkan kesihatan para jemaah Sarawak pada keseluruhannya adalah memuaskan walaupun ada yang mengalami batuk berikutan cuaca panas di Tanah Suci Mekah dan Madinah. Penerbangan terakhir yang membawa seramai 150 jemaah haji Sarawak dijadual Sabtu ini dan dijangka tiba di LTAK pada pukul 2.20 pagi. Seramai 989 jemaah dari Sarawak telah mengerjakan tanggungjawab Rukun Islam yang kelima pada tahun ini. Akan pantas penduduk rumah panjang Long Pilah di Ulu Baram Miri memadamkan kebakaran set jana kuasa salah sebuah rumah telah berjaya menyelamatkan kemerebakan api yang lebih besar. Menurut Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Zon Miri, Penguasa Kanan Bomba 1 Lau Poh Kiong, kejadian dilaporkan berlaku sekitar pukul 8.30 malam melibatkan set jana kuasa persendirian. Mengesahkan demikian kepada media di Miri, Lau memberitahu kebakaran itu berjaya dipadamkan sendiri oleh ahli pasukan bomba sukarela PBS Long Pilah Juk Jau yang menghuni rumah berkenaan dalam tempoh kurang daripada 1 minit menggunakan alat pemadam api. Jelasnya penduduk rumah panjang berkenaan sebelum ini pernah dilatih menggunakan alat pemadam api, malah Juk Jau pernah mengetuai PBS Long Pilah untuk taklimat keselamatan kebakaran
elektrik di Balai Bomba dan Penyelamat Lopeng pada bulan Julai lalu. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Lau memaklumkan operasi pemadaman sisa asap di kawasan Institut Latihan Perindustrian ILP Miri masih diteruskan hari ini oleh Pasukan Tindakan Kecemasan ERT-9 Berhad. Setakat pukul 11 pagi tadi, keseluruhan kawasan telah berjaya dipadamkan dan kini pasukan yang terlibat beralih ke lokasi baru yang masih mengeluarkan tumpukan asap di Jalan Pasir, Kuala Baram. Pasukan pemadaman yang terlibat turut menemui bangkai seekor binatang yang disahkan seekor leopard cat oleh Sarawak Forestry Corporation. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Fiona di Angkasa Puri. Silakan. Baik Azizi, terima kasih langsung dari Kuching, Sarawak. Baik, saudara, lintas langsung dari Kedah hari ini membawa kita menelusuri zaman permulaan pembinaan Balai Polis Jenyang dahulu dan juga keistimewaan Intura Sungai Petani. Apa itu Intura? Kita dapatkan butirannya dari Muhammad Rashid Jalil. Rashid, teruskan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Institut Tadbiran Awam Negara Wilayah Utara Intura Sungai Petani menawarkan latihan pembangunan dan pengukuhan pasukan bertaraf antarabangsa kepada penjawat awam. Kemudahan latihan yang disediakan iaitu Intan Challenge Cube atau INSCube, satu-satunya kemudahan yang hanya terdapat di negara ini. InCube antara aktiviti luar bilik yang disediakan di kampus ini termasuk aktiviti Intan Leadership Park atau iLead Park. Ia dirasmikan Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Dr. Ismail Bakar pada 28 Julai lalu. Jadi di InCube, para peserta diberi peluang untuk mencuba aktiviti abseiling, Via Frata, Dangle Duo dan juga ada Dark Maze. Di sini para peserta dilihat begitu memberi komitmen yang begitu tinggi dan kita boleh lihat sendiri mereka seronok untuk menyelesaikan setiap aktiviti. Aktiviti Dark Maze menguji penggunaan komunikasi yang berkesan dalam memimpin pasukan dalam keadaan gelap. Peserta perlu mencari jalan keluar dalam suasana gelap. Aktiviti peserta dipantau melalui CCTV. Kita memang mengambil berat ciri-ciri keselamatan kepada peserta. Terdapat beberapa pintu keselamatan yang akan digunakan sekiranya berlaku kecemasan. Selepas menjalani latihan di Intura, peserta dibawa Gua Gendang di Pengkalan Hulu menerokai suasana sebenar, menangani situasi kecemasan dan mencari jalan keluar. Menurut pengarah wilayah Intura, Aizal Mazlan, kursus yang ditawarkan di Pusat Kecermelangan Pengukuhan pasukan ini sentiasa mendapat permintaan tinggi setiap tahun sejak dibuka pada 1983. Yuran ditawarkan hanya RM30 seorang peserta dengan fasilitator terlatih dari dalam dan luar negara. Penginapan yang disediakan pula bertaraf hotel mampu menampung 200 peserta. Secara keseluruhan, Intura menanti kunjungan peserta untuk dilatih bagi melahirkan potensi sebenar penjawat awam. Balai Polis Jenyang di Sik merupakan satu-satunya balai polis berbentuk kubu yang dibina British sejak 71 tahun lepas menghadap Sungai Muda. Reka bentuk yang dibuat sebagai pertahanan daripada serangan pengganas komunis pada tahun 1948. Kemudiannya diikuti pembinaan 5 kubu yang lain di sekitarnya. Ketua Balai Sarjan Major Ramli Saad berkata, balai yang terletak bersempadan kawasan daerah Kuala Muda dan Sik ini hanya dipisahkan jambatan Sungai Jenyang. Pentadbiran balai tersebut asalnya diletak di bawah naungan IPD Gurun ketika itu sebelum ditukar kepada IPD Sik. Balai Polis Jenyang dahulunya di bawah pentadbiran British menempatkan 5 anggota Special Constable. Balai Polis berkeluasan 80 km persegi meliputi 2 mukim iaitu Mukim Teloi dan Jeneri dibina dengan reka bentuk unik, kukuh serta mempunyai elemen sejarah menjadi lambang kemegahan penduduk setempat yang rata-ratanya petani. Sepadan ni sepadan tu dekat betul-betul atas jambatan tu betul sepadan. Sungai tu ke sepadan lah. Yang masa dulu yang kata sebelum tu Jenyang di bawah Pertahanan Gurun, IPD Gurun. Sik dengan Jenyang bawah Gurun, IPD Gurun. Sekarang bila IPD Gurun tu tutup, jadi balai biasa, lepas tu Kuala Muda ambil alih. Sungai Petani lah. Balai berkenaan juga turut mempunyai terowong untuk anggota polis melarikan diri terus ke sungai jika diserang hendap. Bagaimanapun, terowong itu kini telah ditutup.
Ketua Polis Daerah IPD Deputy Superintendent Abdul Razak Osman berkata, cabaran tugas dan tanggungjawab polis kini semakin kompleks termasuk isu dadah. Musuh utama kini bukan lagi ancaman komunis tetapi masalah dadah yang melibatkan golongan muda di bawah 40 tahun. Di Kedah, ini adalah antara balai yang bersejarah dibina zaman penjajah British lagi. Secara keadaan jenayah di daerah Sik dalam keadaan terkawal, di mana jika dibanding dengan sebelah daerah di daerah Sik adalah daerah yang kedua terakhir, berbanding yang terakhir adalah daerah Bandar Baru. Yang merisaukan masalah dadah di daerah Sik. Beliau berharap ibu bapa dan masyarakat memainkan peranan untuk mencegah kegiatan penagihan dadah dan jenayah lain. Sejak berusia 4 hari, tidurnya bertemankan pelbagai jenis permainan berkaitan ketenteraan. Semangat anak kecil dari Taman Kenari Kulim ini yang bercita-cita untuk meneruskan legasi datuknya sebagai anggota komando harus dicontohi. Saya nanti nak jadi komando dari 21 Kerijau. Begitulah reaksi Muhammad Haziq Muhammad Hazrik selepas ditanya berhubung perasaannya ketika menjalani latihan di hutan selepas menunjukkan beberapa aksi dan kemahiran yang dipelajari datuknya Abdul Halim Matludin, 61 tahun, veteran Angkatan Tentera Malaysia. Kini berusia 6 tahun, Muhammad Haziq sudah biasa dengan keadaan hutan berikutan diberi latihan ketahanan fizikal oleh datuknya. Bagi datuknya, bukan sahaja ilmu yang dicurahkan tetapi semangat cintakan kedaulatan negara itu yang dididik sejak kecil. Ni ingat cita-cita pakcik ni yang ni lah. Satu-satunya nak bagi dia semangat pakcik naik balik. Jadi daripada umur apa dia dalam pakcik ajak? Daripada 4 hari. Oh, 4 hari. 4 hari dah lahir, pakcik tu ambil sampai ke hari ni. Latihan yang diberi agak keras tetapi mengikut kesesuaian usia dan kemampuan fizikal kanak-kanak berkenaan dengan peralatan keselamatan yang lengkap manakala pakaian ditempah khas. Mereka menjadi jemputan pada Majlis Penganugerahan Pingat Jasa Malaysia Anjuran Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM. Laporan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Kedah petang ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, Rashid Jalil, terima kasih. Dan saudara, seterusnya, rakan penyampai Syafiq Azrul Zafri di Kompleks Penyiaran Tunku Muhammad Seremban ada laporan berhubung usaha menangani lift rosak dan amaran pencemaran industri oleh Kerajaan Negeri Sembilan. Baik, Syafiq. Terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Derita kira-kira 1,200 penduduk yang berdepan masalah lift rosak sejak 6 tahun lalu di Rumah Pangsa Tun Dr. Ismail Lobak bakal berakhir. Kerajaan negeri bersetuju memasang lift baru di perumahan itu menggantikan 4 unit lift yang digunakan sejak 55 tahun lalu. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, lift baru itu akan mempunyai spesifikasi keselamatan terkini dan dianggarkan menelan kos RM2.2 juta. Dan kita sedia maklum ramai penduduk di lift ini, warga emas. Mereka juga kita maklum bahawa mereka juga berpendapatan rendah. Kerana itu kerajaan negeri mengambil inisiatif ini untuk memastikan perkara ini dapat dilaksanakan. InsyaAllah awal Disember kita tukar lift baru, 4 kita tukar. Kita tukar 4 baru dan dengan ciri keselamatan yang terbaik bagi memastikan bahawa penduduk di sini mendapat kemudahan yang baik. Tambah beliau, pada masa ini 2 daripada lift tersebut mengalami kerosakan dan tidak berfungsi, malah kerap berlaku kejadian penduduk terperangkap di dalam lift berkenaan. Masalah berkenaan berlarutan sejak 6 tahun lalu. Rumah pangsa 14 tingkat yang mempunyai 238 unit kediaman dan 28 unit kedai ini dibina pada 1994 dan disewakan dengan kadar RM40 sebulan. Okey, berikut. Selalu ditutup dalam, sekarang tak lalas. Dia belum mari. Selalu masuk dalam pemau 1 jam. Selalu masuk dalam 1 jam lagi susah, lagi mau tunggu. Tak boleh naik. Sekarang dia bikin baru okey lah, boleh naik lah. Sana
sini, saya lulus sini. Sana B selalu rosak pun tak boleh. Sekarang sudah rosak, tak boleh naik. Tunggu sini lah. Nanti sudah bikin baru naik. Baguslah sebab saya duduk tingkat 1. Saya tak ada masalah. Tapi kesianlah ada orang tua kan. Susahlah dia orang mau selalu lift rosak. Susahlah. Kalau dia orang tolong buat, okey lah. Kita orang pun happy lah. Memanglah sangat gembira, sangat sebab kita macam-macam kekurangan yang ada di sini, lift rosak, maintenance sebelum ni pun tak jaga sangat. Tapi tengok kebelakangan ni, alhamdulillah tengok bersih. Tengok maintenance pun tengok bagus. Saya tengok dia orang melawat selalu, apa-apa rosak kita repair cepat je. Lift pun saya harap yang akan lebih ambil prihatin lah. Mana-mana industri di negeri ini yang didapati melakukan pencemaran sumber air dan alam sekitar akan dikenakan tindakan yang lebih berat. Ini termasuk pembatalan lesen serta-merta. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun menegaskan ia bagi memastikan sumber air yang merupakan antara sumber terpenting akan terus dipelihara daripada sebarang aktiviti pencemaran yang boleh menjejaskan kehidupan seharian rakyat, malah mendatangkan kerugian kepada kerajaan. Ini yang selalu saya tekankan kepada penguatkuasa, sama ada di peringkat PBT, peringkat jabatan dan juga peringkat lain, supaya mereka sama-sama memastikan peraturan dan kita punya syarat ditunaikan dengan baik. Beliau menutup seminar pelesenan abstraksi air mentah 2019 anjuran Badan Kawasalia Air Negeri Sembilan BKSANS di Seremban. BKSANS menjumbang hampir 7 hingga 8% daripada aktiviti pelesenan. Ia melibatkan 270 pengusaha dan syarikat yang mengasrap serta menggunakan air mentah bagi tujuan domestik dan komersial. Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Kraf tangan merupakan khazanah negara yang dipelihara sejak zaman kemerdekaan. Bagai melentur buluh biarlah dari rebungnya. Generasi muda harus didedahkan kepada tradisi penghasilan kraf tangan agar ia tidak pupus di telan zaman sekaligus memajukan lagi bidang kraf tangan. Roshini Mageswaran ada laporannya. Pengarah Kraftangan Malaysia Cawangan Negeri Sembilan Muhammad Raziz Mat Said berkata pihaknya mengkhususkan latihan dan kemahiran penghasilan produk yang berasaskan buluh dan rotan. Penjualan produk kraft iaitu kita dapat mencapai 8.3 juta berbanding dengan sasaran kita sebanyak 7.8. Ini menampakkan yang para pembeli, para pengguna di Malaysia ni memang mencari-cari, memang memerlukan dan memang menghendaki produk-produk kraft tempatan. Bagi 2019, sasaran jualan adalah sebanyak 8 juta ringgit. Sehingga Julai sahaja, sebanyak 5 juta ringgit telah dicapai. Program pemerkayaan komuniti kraft dijalankan agar komuniti usahawan kraft dapat membangunkan lagi kemahiran dalam bidang kraft tangan. Kraft tangan melambangkan identiti pelbagai bangsa di Malaysia yang boleh menjadi platform bagi mengeratkan hubungan silaturahim dan menyatupadukan rakyat dengan seni yang diwarisi secara turun-temurun. Kraftangan Malaysia Cawangan Negeri Sembilan terus konsisten dalam menghasilkan produk kraft dengan cita rasa moden. Itu sebenarnya bergantung pada minat seseorang lah. Sebab saya pun orang kata berminat dan ini adalah hasil orang kata kraft tangan. Jadi saya teruskanlah usaha peninggalan mak ayah saya lah. Sebab mak dulu pun pernah buat anyaman tikar. Bapa buat atap semua, jadi mungkin kesenian tu dekat akak lah. Saya berhijrah ke Kuala Lumpur. Hijrah ke Kuala Lumpur, saya bertugaslah, bekerjalah masa saya sana kan. Sambil bekerja saya buat barang kraft ni. Hampir tamat, saya berkhidmat macam 55 tahun.
saya on balik craft ni. Sebab saya minat dalam craft ni kan. 2015 saya masuk study dekat Institut Kraf Negara dekat Rawang. Saya study selama 3 tahun dalam perkhususan anyaman rotan, berperabot rotan. Habis pada study 2018 saya masuk dekat incubator dekat Sembang Petang. Sampai sekarang saya buat perabot buluh. Sekian N5 dari Negeri Sembilan. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita selanjutnya. Baik Syafiq, terima kasih. Dan saudara, seterusnya kita akan ke Met Malaysia bersama pegawai Syafini untuk mengikuti perkembangan cuaca semasa. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini dimulakan dengan melihat kehadiran ribut tropika yang berada di kawasan pemantauan negara kita ketika ini. Yang pertama, ribut tropika Kajiki yang dijangka akan bergerak menuju ke arah timur Hainan dengan kelajuan 20 km sejam. Manakala yang kedua adalah ribut tropika kuat Ling Ling yang dijangka akan bergerak menuju ke arah utara Korea Selatan dengan kelajuan 15 km sejam. Dan kedua-dua kehadiran ribut tropika ini telah memberi kesan tiupan angin kencang di negara kita. Justru itu, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi mengekalkan amaran kategori kedua, angin kencang dan juga laut bergelora bagi perairan Phuket dan juga Reef North. Manakala amaran kategori pertama juga dikekalkan bagi perairan yang ditandakan dengan warna kuning. Angin kencang barat daya dengan kelajuan 40 hingga 50 km sejam dan ombak boleh mencecah setinggi 4.5 meter adalah berbahaya bagi sebarang aktiviti perkapalan, menangkap ikan, perkhidmatan feri, sukan rekreasi laut dan juga bot-bot kecil. Dan kedua-dua amaran ini dijangka boleh berterusan sehingga Khamis 5 September 2019. Untuk situasi jerebu terkini pula, kita teruskan dengan paparan bilangan titik panas ini. Pada ketika ini 8 titik panas masih lagi kekal yang dikesan di semenanjung Malaysia, manakala tiada sebarang titik panas dikesan untuk negeri Sabah dan juga Sarawak. Untuk Sumatera dan Kalimantan juga menunjukkan penurunan bilangan titik panas yang pada ketika ini berjumlah 79 titik panas. Walau bagaimanapun sekiranya pembakaran terbuka masih lagi berleluasa berlaku, khususnya di Sumatera dan juga Kalimantan ini, keadaan sederhana jerebu masih lagi dijangka boleh berlaku di negara kita. Oleh itu, orang ramai masih lagi dinasihatkan untuk tidak melakukan pembakaran secara terbuka bagi mengurangkan keadaan berjerebu berlaku di negara kita. Dan untuk jarak ketampakan terkini juga menunjukkan di hampir keseluruhan negara kita melebihi 5 km kecuali di Kuching, negeri Sarawak menunjukkan jarak 4 km. Untuk bacaan indeks pencemaran udara juga pada ketika ini hanya bacaan IPU tidak sihat dicatatkan di daerah Seri Manjung, negeri Perak serta di Klang, negeri Selangor. Manakala di lain-lain kawasan menunjukkan bacaan IPU sederhana dan juga baik. Untuk melihat keadaan cuaca dengan lebih terperinci, kita teruskan dengan paparan imej radar di semenanjung Malaysia terlebih dahulu. Pada ketika ini, hujan dari bukit petir di 1-2 tempat sedang berlaku di negeri Perlis, pedalaman negeri Kedah, pedalaman negeri Perak dan juga Selangor, Negeri Sembilan, Johor serta negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Kami jangkakan keadaan boleh berterusan sehingga lewat petang bagi negeri-negeri di bahagian pantai barat Semenanjung, kecuali negeri-negeri di pantai timur ini dijangka boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Untuk negeri Sabah dan Sarawak pula pada ketika ini, di hampir keseluruhan bahagian bagi kedua-dua negeri ini dalam keadaan tiada hujan, kecuali keadaan sedikit berjerebu di bahagian Kuching, negeri Sarawak. Baiklah, kita teruskan dengan melihat ramalan cuaca malam ini bagi bandar-bandar utama seluruh Malaysia. Saya Syafini Ramli. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Pasukan Pemanah Berkuda Malaysia mempamerkan aksi cemerlang pada kejohanan memanah berkuda dunia ke-15 apabila mengetepikan Mongolia dan Korea masing-masing di tempat kedua dan ketiga. Malaysia yang dibarisi 12 pemanah berkuda menyumbang 2 emas, 2 perak dan 1 gangsa bagi kategori serial shot individu, serial shot berkumpulan dan double shot remaja. Presiden Pertubuhan Pemanah Tradisional Malaysia pertama Akmal Dahlan ketika ditemui RTM mengakui ia merupakan pencapaian luar biasa memandangkan pertandingan ini cuma diadakan 3 tahun sekali. Kali ini bagi kami pemanah-pemanah berkuda Malaysia, terutamanya yang dalam pertama ini, kami merasakan ini adalah satu peluang yang cukup luar biasa kerana ia hanya datang 3 tahun sekali, bang. Jadi bila 3 tahun sekali ini dia akan menghimpunkan kurang lebih dalam 42 buah negara berhimpun dan bertanding. Jadi alhamdulillah kami dapat membuktikan bahawa semangat Malaysia boleh itu sebenarnya bukan sekadar dilafazkan tapi boleh diaplikasikan di peringkat antarabangsa. Akmal Dahlan yang juga merupakan pemanah bagi kategori serial shot berkumpulan menyatakan kesukaran yang dialami adalah apabila kejohanan kali ini memerlukan pemanah melengkapkan 5 sasaran berbanding 2 sasaran sahaja bagi kejohanan terdahulu. Pasukan Pemanah Berkuda Malaysia ke Jeonju, Korea terdiri daripada 3 kelab iaitu Persatuan Pemanah Berkuda Asidik Sibak Malaysia, Kelab Memanah Berkuda Merpati Jepang, Sarawak dan Pertama. Sementara itu bagi Muhammad Safwan Abdul Rahim yang menyertai kejohanan ini buat kali ketiga berpuas hati dengan prestasi peribadi dan pasukan apabila dapat menundukkan Mongolia selaku negara pemanah berkuda yang paling digeruni. Kerana dia adalah satu negara berkuda, memang cara tunggangannya memang warrior. Memang kita tengok kagum dengan dia orang punya keupayaan dia orang. Sebab dia orang memang negara yang memang sedia ada kuda dan kita nak menandingi dia tu memang satu cabaran yang agak besar. Pasukan Memanah Berkuda Malaysia terdiri daripada 8 pemanah dewasa dan 4 pemanah kanak-kanak pada kejohanan kali ini. Baik saudara, N5 berakhir di sini. Untuk perkembangan semasa, layari Facebook Berita RTM atau tonton di myclick.rtm.gov.my. Siaran RTM juga boleh diikuti di saluran My Preview 1, 2, 3. Saya Larendra Fiona berpaikan. Salam hormat dan kita jumpa lagi.